Kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai memasuki hari ketujuh hari ini. Seminggu berkempen sudah tentu banyak isu dan suara rakyat telah pun didengari oleh calon-calon yang bertanding. Begitu juga isu pendidikan dalam kalangan masyarakat India. Untuk laporan penuh PRK Pulai, kita bersama rakan setugas Hasimi Mohamad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Langsung saya bawa ke perkembangan mengenai PRK Parlimen Pulai, yang mana seperti mana rakan setugas maklumkan hari ini telah pun memasuki hari ketujuh berkempen, dan ketika ini saya berada di kampung orang asli Sungai Temon Johor Bahru, yang mana lebih kurang 400 orang asli suku kaum Seletar berada di sini, dan kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan. Namun untuk isu di sini kita akan bawakan dalam buletin-buletin seterusnya. Kerana untuk jam ini saya mahu memberikan tumpuan kepada isu pendidikan, khususnya di kawasan Parlimen Pulai ini. Sudah tentu isu pendidikan kita tidak boleh meminggirkan semua komuniti, termasuk juga orang asli di sini, kerana tanpa mengira latar ekonomi, pendidikan wajar diberikan kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau kita melihat kepada kaji selidik yang telah pun dikeluarkan oleh DOSEM pada 2019, mendedahkan bahawa sekitar 1.9 juta atau 5.8% rakyat Malaysia tidak pernah bersekolah, dan laporan tersebut juga mendedahkan sehingga 72.1% pelajar tidak menyambung pengajian selepas SPM. Dan kita melihat bahawa pentingnya isu pendidikan ini perlu diberikan fokus utama, termasuk juga di Parlimen Pulai ini. Kita temui beberapa individu, khususnya masyarakat India di bawah Dun Kempas, salah satu dun di bawah Parlimen Pulai baru-baru ini, yang menyuarakan mengenai isu pendidikan. Antaranya mereka mahukan sebuah sekolah Tamil dibina di kawasan Dun Kempas, yang mana difahamkan berdasarkan wakil penduduk yang saya temui, ketika ini jarak sekolah yang paling dekat dengan kawasan Dun Kempas terletak sekitar 12 kilometer, dan mengikut statistik kebanyakan pengundi India di kawasan Dun Kempas itu sekitar 6,000 pengundi adalah dalam kumpulan B40. Jadi apabila jarak sekolah itu terlalu jauh daripada kawasan Dun Kempas, ia menyukarkan untuk ibu bapa yang kurang berkemampuan, khususnya dalam kumpulan B40 ini, yang perlu menghantar anak-anak mereka ataupun menanggung kos pengangkutan yang begitu tinggi demi untuk memastikan anak-anak mereka ini mendapat pendidikan. Dan kita bertemu juga dengan salah seorang wakil, iaitu pengurusi Persatuan Kebajikan India Kempas, Kunasekaran Nagapah, yang maklumkan bahawa ketika ini juga dua sekolah yang sedia ada difahamkan telah pun padat dengan murid-murid, dan ada juga didakwa ada permohonan daripada murid-murid setempat terpaksa ditolak untuk memasuki sekolah berkenaan. Ini satu isu yang perlu kita lihat apabila ada permohonan-permohonan yang ditolak untuk memasuki sekolah-sekolah sedia ada, khususnya dalam masyarakat India ini. Kita balik kepada mereka kumpulan B40 yang kurang berkemampuan dan terpaksa memilih untuk menghantar anak ke sekolah yang jaraknya jauh sikit daripada kawasan perumahan. Ada dimaklumkan bahawa ibu bapa yang memilih untuk terpaksa tidak menghantar anak-anak ke sekolah kerana isu keuangan dan juga kos sara hidup itu yang tinggi, menyebabkan pelajar dan murid-murid ini tercicir untuk mendapatkan pendidikan. Itu dimaklumkan oleh pengurusi Persatuan Kebajikan India Kempas, Kunasekaran Nagapah, yang kita temui baru-baru ini. Tetapi isunya ketika ini adalah bukan sekadar pembinaan sekolah Tamil itu, kerana isu difahamkan adalah berkaitan dengan tapak untuk membina sekolah tersebut yang memerlukan penyelesaian segera berkenaan hak milik tapak tersebut, kerana telah pun difahamkan satu tapak khas telah pun dikenal pasti untuk memerlukan kerjasama daripada kerajaan negeri untuk digazetkan, kerana saya difahamkan tapak tersebut terletak di Taman Impian Emas, yang mana ketika ini usaha untuk memastikan tapak tersebut boleh digazetkan untuk pembinaan sekolah Tamil bagi komuniti masyarakat India di Dun Kempas.
Selain itu juga kita temui seorang lagi penduduk di kawasan berkenaan yang juga persara kerajaan Subramanian Mekanan yang turut melahirkan keluh kesah beliau mengenai permohonan yang telah pun dibuat sejak 2018. Perkara sama dibangkitkan adakah masyarakat India ini dianaktirikan ataupun disisih sehingga kan permohonan sebegini penting mengenai pendidikan seolah-olah tidak dapat ditunaikan. Kita faham bahawa memerlukan prosedur-prosedur tertentu yang akan mengambil masa yang begitu panjang, namun tinggi harapan mereka agar perkara ini dapat dicari jalan penyelesaian yang tuntas, khususnya kerjasama daripada kerajaan negeri Johor, kerajaan persekutuan dan sebagainya. Dan kita juga mendapatkan respon daripada dua calon yang bertanding daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional mengenai isu ini, dan sudah pasti kita akan bawakan laporan ini di buletin-buletin seterusnya. Saya kira untuk jam ini kembali dulu di studio, kita akan bawakan suasana kempen menjelang pada hari pengundian pada 9 September ini, dan banyak lagi isu lokal di Astro Awani dan astroawani.com.